Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita bangun untuk melaksanakan tugasan-tugasan dalam kehidupan kita yang kita rancang seperti sedia kala, dan mudah-mudahan pada hari ini lebih baik dari hari yang sebelumnya. Baik, sedang menonton, semoga dalam keadaan sejahtera. Tanggal 10 September 2020 pada hari ini bersamaan dengan 22 Muharram 1442 Hijrah. Semoga dalam keadaan berbahagia dan bersemangat untuk menuntut ilmu bersama Tanyalah Ustaz pada pagi ini, biar tahu jangan keliru. Baik, seperti biasa kita bawakan topik-topik menarik untuk dibincangkan dalam perbincangan kita, dan pada hari ini tentang topik sirah berkenaan dengan siapakah Muhajirin dan Ansar. Baik, siapakah Ansar dan Muhajirin? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda untuk kupasan dan perbincangan. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita saksikan dahulu di skrin TV anda tentang status terkini kes COVID-19 di Malaysia. Baik, sama-sama kita saksikan pada tanggal 9 September 2020. Pecahan kes baharu jangkitan COVID-19 Malaysia, kalau kita dapat lihat kes tempatan ada 18 kes, yang 16 kes adalah warga negara dan 2 kes bukan warga negara, dan kes import disebutkan di situ ada 6 kes dan 3 warga negara dan 3 bukan warga negara, menjadikan keseluruhan kes baharu setakat 9 September semalam 24 kes. Dan dapat kita saksikan juga status terkini kes keseluruhan COVID-19 setakat 5:10 minit petang pada 9 September ada 24 kes baru seperti yang disebutkan sebentar tadi, dan kes yang masih aktif ada 9,583, yang sedang dirawat ada 312, kes yang sembuh setakat semalam ada 7 kes, dan jumlah kes yang telah sembuh dan keluar dari rawatan ada 9,143, dan yang mendukacitakan kita jumlah kematian ada 128, dan sama-sama kita saling menjaga diri kita di antara satu sama lain. Kita jaga, kita putuskan rangkaian COVID-19. Baik, sedang menonton, jom kita teruskan perbincangan kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Jadi sebelum tu saya maklumkan kepada anda seperti biasa, untuk buat pertanyaan, soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan topik yang kita bincangkan, sirah siapakah Ansar dan Muhajirin, boleh pergi ke 3 saluran kita. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1800-881677 atau WhatsApp di talian 0111-1233-6480. Dan mungkin ada pagi ini tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, boleh bertanyakan soalan di 3 saluran tersebut, dan jangan tertinggal untuk menyaksikan sehingga ke penghujungnya. 6.30 pagi sehingga 8 pagi kita bersiaran di TV3 dan sambungan 30 minit di TV9. Pastikan saksikan sehingga ke penghujungnya. Baik, siapakah bintang ilmuwan, tokoh pendakwah yang kita bawakan khas kepada anda untuk hari ini bagi menjawab persoalan-persoalan, memberikan pencerahan-pencerahan dan menghuraikan berkenaan sirah yang bakal kita bincangkan, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Apa khabar Ustaz? Ahlan wa sahlan. Hari itu kita bertemu dengan topik siapakah Bani Israel. Okey. Hari kita bertemu lagi dalam topik sirah berkenaan dengan siapakah Muhajirin dan Ansar. Ustaz, mungkin ada sedikit untaian kata di awal-awal ni untuk tajuk kita, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Hadirin Allah, DJ
pula. Dai Azrin. Dai Azrin, moderator kita. Yeah. Seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah, abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertamanya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni. Kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Ya, betul. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Pagi ini kita kongsikan mengenai siapakah Muhajirin dan Ansar. Satu istilah yang digunakan sejak 1400 tahun yang silam. Yeah. Okey, kita mulakan dengan kisah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Bermula dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi bila tarikh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini kurang lebih 10,000 tahun dulu. Okey, 10,000 tahun dulu, maknanya Nabi Adam ke Nabi Isa 8,000 tahun, Isa ke kita 2,000 tahun. Jadi ulama sirah menyatakan 10,000 tahun ini dan disokong dengan ahli ekologi, iaitu penempatan tertua di dunia manusia adalah 10,000 tahun dulu, iaitu The Jericho ataupun Arihah. Jericho sekarang berada di Palestin. Ada satu penempatan tertua di dunia, itu dipanggil sebagai the oldest and the lowest city in the world. 10,000 tahun. Jadi maknanya kurang lebih 10,000 tahun dulu Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, manusia mula berkembang di muka bumi ini daripada Nabi Adam, Idris, Nuh. Kemudian ada di antara manusia apabila mereka berkembang, dia telah lupa, dia telah menjadi engkar dan mungkar Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah turunkan para anbiya, para nabi. Dan para nabi ini dia ada pembantu-pembantu dia. Memang dia ada pembantu-pembantu untuk dakwah. Kalau kita lihat contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, anak ataupun isteri sendiri, Nabi Ismail sebagai membina Kaabah. Kalau Nabi Musa alaihissalam, dia ada Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun bin Afrayim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kalau Nabi Isa alaihissalam, dia ada Hawariyin. Hawariyin ni 12 orang sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, dan maknanya mereka ni yang menyambung ajaran tauhid ini. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan adanya pembantu ataupun sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya. Dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami mengutuskan kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Dalam kitab tafsir, Al-Kautsar ni banyak maksud dia. Ada yang kata Telaga Kautsar, ada yang kata Al-Quran sendiri. Kautsar ni maknanya kebaikan yang banyak. Dan ada ulama tafsir yang menyatakan bahawa Al-Kautsar adalah sahabat-sahabat yang setia yang ada di sekeliling Nabi SAW. Jadi Nabi kita lahir pada tahun 570 Masihi. 570 Masihi, Nabi lahir di satu tanah rendah yang dipanggil sebagai Tihamah. Tihamah ni adalah istilah ahli kitab. Dulu waktu zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam satu Masihi, Nabi Isa alaihissalam satu Masihi. Ketika Nabi Isa lahir pada satu Masihi, Nabi Isa ni antara tugas dia adalah mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ni, kata Nabi Isa, datang hanya memberitahu tentang kedatangan Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, Muhammad dan sebagainya. Okey. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, jadi Bani Israel menunggu-nunggu Nabi. Lepas Nabi Isa, sebab Bani Israel ni banyak Nabi di kalangan mereka. Mereka kata, biasanya kalau Nabi tu tiba-tiba tak ada, akan ada Nabi baru. Jadi mereka kaji balik, mereka buka balik kitab Nabi Isa AS. Akhirnya mereka temui Nabi Isa menyatakan dia hanyalah bawa berita tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Di mana tempat Nabi akhir zaman itu lahir? Yub'atsu min Tihamah. Dia akan dilahirkan di satu tempat yang bernama Tihamah. Jadi di mana Tihamah? Tihamah nama baru. Nama baru. Satu istilah baru daripada Nabi Isa AS, iaitu tanah rendah yang kering tapi banyak tumbuh pokok tamar. Akhirnya mereka berkaji, mereka yakin sangat Tihamah itu iaitu satu kota Yathrib. Yathrib nama kota lama Madinah. Apa orang Yahudi buat? Mereka pindah beramai-ramai, duduk di Madinah,
beranak penak di sana, tujuannya biarlah Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Tihamah adalah Mekah. Tihamah adalah Mekah. Okey. Untuk kita mudah faham, sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, sebagai mukadimah ni, kita kena tahu latar belakang dulu. Sebagai mukadimah dia, kalau kita tengok semenanjung tanah Arab, semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu, dia adalah merupakan semenanjung. Nak senang faham, bawah sekali adalah Yaman. Kalau semenanjung tanah Melayu, bawah sekali adalah Johor lah, Johor. Mekah ni adalah Kuala Lumpur kita. Mekah. Madinah ni Kedah. Madinah Kedah. Jadi Madinah ke atas, ke utara. Jadi tanah Syam ni belah-belah atas, belah-belah Bangkok sana tu. Jadi kan dalam Quran Allah sebut liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy dia berdagang pada musim sejuk ke Yaman, maknanya ke selatan, dan pada musim panas ke Syam. Kenapa pada musim sejuk ke Yaman? Sebab Yaman ni dekat dengan laut. Laut ni di humid ni dia panas. Jadi sejuk dia pergi ke Yaman, maknanya panas. Pada musim panas ke utara. Utara ni bagi batas ni sejuk. Di musim panas dia pergi ke atas. Jadi maknanya Nabi SAW dilahirkan di Mekah. Kalau ikut macam di kota, kalau Selatan Melayu ni di Kuala Lumpur lah. Dan sedangkan orang Yahudi menunggu Nabi akhir zaman itu berada di Yathrib. Yathrib ni Madinah. Kalau Selatan Melayu nak senang faham, Kedah. Jadi itu yang dia macam tak boleh terima. Mana boleh kita tunggu 500 tahun lebih kita tunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Rupanya Allah menghendaki daripada bangsa Arab, dia tak terima. Atau Allah sebut dalam Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidak berpecah belah ahli kitab itu melainkan ketika datangnya Nabi membawa bukti-bukti kenabian. Saudara penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Jadi Nabi dilahirkan di Mekah pada 570 Masihi. Kalau bahasa kitabnya disebut sebagai tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Iaitu satu tahun Abrahah daripada Yaman, maknanya menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Jadi tahun itulah Nabi SAW dilahirkan. Jadi ketika Nabi SAW dilahirkan di Mekah, Nabi ni dah ada kawan-kawan dia sebelum diberi wahyu, kawan-kawan baik dia. Maknanya sebagai manusia, katakan kita berkawan, saya berkawan dengan da'i kan. Maknanya kita dah berkenalan. Maksudnya memang Nabi ada kawan-kawan dia. Dan Nabi ni terkenal dengan orang yang baik. Sebab itu orang apa-apa perkara rujuk pada Nabi SAW. Ada masalah rujuk pada Nabi SAW. Sampai umur Nabi kurang lebih 40 tahun. Kalau tahun Masihinya 610 Masihi. Saya sebutkan tahun tu biar kita nampak kat mana kita. Kan kita 2020 kan, 610 Masihi. Waktu tu ke Nusantara ni apa jadi? Nusantara ni waktu tu baru kerajaan kecil Melayu. Di Sumatera, iaitu kerajaan Sriwijaya. Maksudnya di Nusantara ni waktu tu dah ada tanah-tanah kerja. Kenapa saya sebut apa yang berlaku di sini? Sebab orang Arab ketika itu sudah mula berdagang sampai ke bahagian kita. Dan tempat mereka sampai adalah di Tanah Melayu bahagian Sumatera. Takrifan Tanah Melayu ini bermula Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu sampai selatan Thailand, ketika itu sampai ke Filipina dan juga sampai ke Myanmar. Bawah tu ada Tanah Jawa. Bahagian kita Nusantara dulu ada Tanah Melayu, Tanah Jawa je. Jadi maknanya bahagian Nusantara Tanah Melayu ni mereka sampai ke Barus. Dan kenapa mereka sampai ke Barus? Sebab di Barus ada bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Dalam bahasa Arab, barus dipanggil fansur. Ada beberapa ulama yang dinisbahkan dengan kota Barus, iaitu Al-Fansuri. Contoh Hamzah Al-Fansuri. Itu daripada kota Barus. Okey. Jadi 610 Masihi Nabi mendapat wahyu. Kita di Nusantara sudah ada kerajaan-kerajaan kecil, tapi belum kerajaan besar lagi bagian kita ni. Ibu kakak, tuan-tuan, muslim-muslim sekalian kan. Jadi ketika dapat wahyu, siapakah orang yang pertama beriman? Yang pertama beriman adalah isteri dia sendiri. Okey, iaitu Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Kemudiannya dalam Nabi ni dia duduk dengan sepupu daripada pak cik dia, Abu Talib. Abu Talib ni yang jaga Nabi, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah? Kerana dia daripada kecil dia besar dengan Nabi, dia tak pernah menyembah patung. Allah muliakan wajahnya, karramallahu wajha, mana Allah muliakan wajah dia. Mana tak pernah menyembah berhala, itu maknanya bagi gelaran Sayyidina Ali. Kemudian kawan rapat dia. Siapa kawan rapat dia? Sayyidina Abu Bakar,
radhiyallahu anhu wa arda. Ini antara yang awal masuk Islam. Jadi maknanya orang yang awal menyatakan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah tu Esa dan juga Nabi itu sebagai rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 tahun selepas itu 613 Masihi. 613 Masihi Nabi dapat wahyu. Kali ini tugasannya lagi berat. 610 Masihi dapat wahyu jadi Nabi. Nabi ini dapat wahyu tak wajib sampaikan. Tapi Rasul dapat wahyu wajib sampaikan. Ui, lagi susah. Sebab semua benda kena sampaikan. Orang suka ke tak suka ke kena sampaikan. Jadi ketika Nabi SAW duduk ke satu hari sedang duduk bermunajat, turun wahyu, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, maknanya bangun, maknanya ingatkan kaummu. Maka bermulalah 613 Masihi Nabi dilantik menjadi Rasul. Maka apabila Nabi SAW mula berdakwah secara terang-terangan, ketika itulah pertembungan masyarakat Arab di Mekah. Maknanya di Kuala Lumpur lah, maknanya di bandar. Di Kuala Lumpur ni maksudnya nak senang faham bukan sebenarnya tanah Melayu nak senang faham. Maka bermula pertembungan bangsa Arab. Orang-orang Arab kata apalah Muhammad ni, apalah. Tapi ada orang yang di Mekah boleh masuk Islam. Mula masuk Islam, orang-orang yang berada di Mekah mula masuk Islam perlahan sampai Nabi mendapat tentangan sangat hebat. Sampai Nabi pernah berdoa ketika di Mekah tu, ya Allah Islamkanlah antara 2 Umar. Ketika di Mekah tu ada 2 orang bernama Umar yang sangat menentang Nabi. Satu Umar Al-Khattab, satu Umar Hisham Al-Mahzum. Umar Hisham Al-Mahzum ni nama bagi Abu Jahal. Abu Jahal ni nama dia Umar Hisham Al-Mahzum. Jadi benar, ya Allah Islamkanlah 2 Umar, ya Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Umar Al-Khattab masuk Islam. Ketika Umar Al-Khattab masuk Islam, maknanya bermulalah Islam tu sudah mula ada pembela yang kuat. Jadi Saudara Umar ni dia memang terkenal dengan orang yang memang tegas, garang, siapa pun tak berani kat dia. Dia seorang tak takut orang. Saudara Umar. Kemudian pakcik Nabi, Sayyidina Hamzah juga. Sayyidina Hamzah ni dia macam Sayyidina Umar juga. Watak dan sifat dia. Jadi mana orang pun makin ramai masuk Islam ni. Tak berani nak start lawan. Walaupun macam mana pun ada satu lagi Umar yang kuat, iaitu Umar Hisham Al-Mahzum. Dia antara pemimpin Kota Mekah, dia antara pembuat keputusan Kota Mekah tu macam mana dia menentang Nabi SAW. Kemudian digelar Umar Hisham Al-Mahzum ni sebagai nama Abu Jahal. Abu Jahal kerana bapa orang yang jahil. Kenapa digelar jahil? Bukan sebab dia jahil, dia pemimpin Mekah, dia orang yang pandai, tapi dia tak nampak mana satu benda yang benar, mana satu benda yang salah. Sebab tu digelar Abu Jahal. Jadi maknanya dibesarkan, maknanya dah mula berkembang. Kemudian tunggu selepas ini. Saya dah tunggu dah apa yang bakal terjadi dan kronologi cerita satu sampai kepada Muhajirin dan Ansar tu. Tapi sedang penonton mungkin ada yang nak mengetahui dengan lebih lanjut, tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah bertemu kembali untuk kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan siapakah Ansar dan Muhajirin. Belum lagi kita ceritakan antara dua golongan ini, dua kaum ini, tetapi kita ceritakan bermula dari kisah Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kronologinya satu persatu. Semoga mudah difahami oleh penonton-penonton. Mungkin ada di antara kita yang biasa mendengar perkataan kaum Muhajirin dan Ansar, apatah lagi bila tiba bulan Muharram, satu Hijrah, satu Muharram, awal Muharram ya, masuk tahun baru Islam, memang akan popular dua golongan ini. Tetapi bagaimanakah timbulnya ataupun munculnya mereka dan apakah makna di sebalik perkataan tersebut, sebentar lagi kita akan kongsikan satu persatu. Baik, kita nak meneruskan perbincangan dengan kisah tadi. Kita berhenti pada bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya di antara dua Umar satunya memeluk Islam. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Nai Azri dan Azri dan kepada seluruh penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Jadi maknanya kita balik pada tahun biar kita nampaklah tahun berapa, taklah kita terawang-rawangan. Jadi 610 Masihi Nabi telah mendapat wahyu, dilantik menjadi nabi. 613 Masihi Nabi dilantik menjadi rasul. Maka bermula pertentangan di kalangan orang-orang Arab dan mulalah mereka menyeksa orang Islam dan sebagainya, dan makin banyak orang masuk Islam. Akhirnya satu ketika beberapa sahabat macam tak tahan, maka mereka kata, Rasulullah, boleh tak kita berhijrah tempat lain? Boleh tak? Maka Rasulullah mempertimbangkan, akhirnya daripada mesyuarat itu, ke mana kita nak pergi? Okey, ke mana kita nak pergi? Jadi ada satu raja di negeri Habsyah. Kan? Negeri Habsyah ni maksudnya daripada Kuala Lumpur tu dia kena pergi ke Morib macam mananya belah-belah Selangor ni, dia kena lintas pergi ke Medan. Dah senang faham Indonesia dah senang faham. Dia punya kota dia. Jadi ada satu raja Habsyah. Raja ini adalah ahli kitab, bersyariatkan Nabi Isa alaihissalam. Bersyariatkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita pergi ke sana, mudah-mudahan kita dapat perlindungan. Jadi pada tahun 615 Masihi, maka bermula hijrah pertama ke negeri Habsyah yang dipimpin oleh abang yang Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dan ketika itu satu orang sahabat besar, Sayyidina Osman bin Affan, juga bersama-sama rombongan ini. Maka mereka pun pergi ke Habsyah. Sampai ke Habsyah, jadi ketika sampai di Habsyah, orang kafir utuskan utusan juga. Dia kata, ni berhijrah ni kan, apa nama, pergi lari pula ni kan, nak minta perlindungan pula. Tak. Maka diutuskan satu orang, jumpa Raja Habsyah. Dia kata, jangan lindungi orang macam ini. Dia ni sesat dan sebagainya. Jadi perkataan hijrah pertama digunakan pada 615 Masihi, iaitu ke Habsyah. Jadi ketika itu, Raja Habsyah mengadili. Jadi Raja Habsyah tanya, okey, kau kata ada Nabi baru ni, apa yang Nabi kau ajar? Kan? Jadi dia mengadili. Sebab dia ahli kitab. Jadi Raja Najasyi ni, Raja Najasyi ni, dia ahli kitab. Apabila diceritakan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Nabi kami mengajarkan bagian-bagian, dia diam. Dia kata dia diam. Dia tak komen apa. Dipelekehkan oleh wakil orang Quraisy. Apa benda Nabi ajar macam ni? Antaranya apa? Nabi kami mengajarkan kami menghormat wanita. Sebab wanita adalah merupakan ibu kami dan juga merupakan isteri yang merupakan rakan hidup. Kan? Diketawakan oleh wakil daripada orang kafir Quraisy. Kerana apa? Perangai orang kafir Quraisy ketika itu, dia tidak menghormati wanita. Kan? Maka Raja Najasyi kata, tidak ada satu orang Nabi mengajarkan menghormati manusia, terutama wanita. Tidak ada orang akan mengajarkan benda itu, melainkan dia ada tanda ciri-ciri kenabian. Maka duduklah kamu di Habsyah, kan, sebagai tetamu Raja Najasyi, kan, dan pulanglah kamu, hai orang kafir Quraisy. 615 Masihi. Pendekkan cerita, akhirnya Raja Najasyi Islam. Kan, mana dia adalah ahli kitab, berpegang dengan ajaran syariat Nabi Isa alaihissalam. Datang dia tengok, walaupun dia tak pernah jumpa Nabi kita Muhammad SAW, maknanya akhirnya dia masuk Islam, berikut sebagai rawi. Okey. Kemudian satu grup dah selamat pergi ke Habsyah. Maknanya yang berada di Mekah ni makin hebat. Sampailah orang kafir betul-betul sampai dia memulaukan orang Islam.
memulaukan ni, kita jangan cerita sama sekarang. Kalau kita katakan di Siri Pentas ni kan, di Damansara, orang Damansara unfriend kita, tak mau geng kat kita kan. Jalan sikit dah ada Subang Jaya. Jalan sikit sana mungkin dah ada Gombak. Ini bandar adalah Mekah, bandar terdekat Taif. Pergi Taif kena baling. Bandar terdekat seterusnya mana? Madinah, 400 km. Jadi maknanya susah. Kena pulau tu susah sangat. Oh susah. Sampailah akhirnya berlaku satu peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi SAW, iaitu kewafatan isterinya. Sayyidatina Khadijah dan pakciknya membelanya Abu Talib. Jadi kenapa dipanggil sampai tahun itu tahun kesedihan? Sebab Nabi ketika Sayyidatina Khadijah mulai sakit, Nabi nak cari ubat, orang kafir tak nak jual ubat pada Nabi SAW. Dia kata, kami tak jual ubat. Tolonglah, isteri saya sakit, tak kau Islam, kami tak nak jual ubat. Sampai macam tu sekali. Maka sebab itu dia disebut sebagai tahun kesedihan. Tahun kesedihan waktu Nabi sedih sangat. Sedih sangat. Tahunnya bila? 620 Masihi. Okey. Pada 621 Masihi, saya cerita tahun ni biar kita dapat dia punya timeline kan. Datang 12 orang daripada Madinah. Datang 12 orang daripada Madinah yang dekat Habsyah tadi tu dah okey. Datang 12 orang Madinah kata, wahai Muhammad, kami percaya pada kamu. Maka Nabi kata, tak okey, beriman. Nabi ajarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pulanglah, buat 3 perjanjian. Pertama sekali, kena beriman pada Allah. Kedua, ikut apa yang Allah suruh. Ketiga, tinggalkan apa yang Allah larang. 3 benda ni, bai'ah. Okey, kami berjanji, kami akan buat itu. Balik dia 621 Masihi. Dekat Mekah ni makin teruk ni, makin hebat sampai diikat perut sampai dalam sirah menyatakan punya lapar dan jangan sampai perut dia masuk angin. Kain tu diikat batu, jadikan sebagai penahan supaya tak masuk angin. Bukan supaya kenyang, tak masuk angin. Punya makan pun susah. Jadi orang-orang Madinah kalau datang, itulah mereka bawa bekalan-bekalan makanan. Akhirnya 622 Masihi. Maka berlaku, dipanggil perjanjian Aqabah yang pertama. Orang Madinah berjanji. 622 Masihi berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua ni, kali ini datang pula 73. 75 orang, 73 lelaki, 2 orang perempuan daripada Madinah. Wahai Muhammad, kami Islam. Maka Nabi ajar syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi buat perjanjian, berimanlah, ikut apa Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Buat perjanjian, dipanggil perjanjian Aqabah yang kedua, dan dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, marilah datang ke Madinah. Marilah datang ke Madinah. Kami orang-orang Madinah akan membela kamu. Maka semua sahabat-sahabat kata, marilah, kita nak pergi Habsyah jauh sangat sebab nak lintas laut tu. Dulu bukan teknologi, sekarang ada bot, ada ferry. Susah tau, bukan mudah nak melintas laut. Marilah kita naik ke utara sikit. Mana daripada Mekah ni nak naik ke utara sikit. Mana nak senang faham, daripada Kuala Lumpur ni naik ke apa nama ke Kedah. Lebih Kedah. Maknanya tak jauh. Lebih kurang 400 km saja. Maka 622 Masihi, Nabi bermunajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun itu Allah memberi kebenaran, berhijrahlah. Maka para sahabat berhijrah, mula bergerak berhijrah beramai-ramai. Jadi maknanya dan hijrah para sahabat ni bukan mudah tau. Diancam. Mereka pergi untuk pergerakan yang mudah, tinggal semua harta. Ada yang tinggal keluarga, ada yang kena tangkap tengah jalan. Sampai mereka mengaku kami tak beriman dengan Muhammad. Sampai kita tangkap macam tu. Sampai di Madinah sedih. Sedih itu sebab apa? Wahai Rasulullah, kami ni pernah menyatakan kami tak beriman pada engkau, kami kena tangkap. Kami kata kau tak betul, macam mana? Itu yang turun surah An-Nahl ayat 106. Surah An-Nahl 106 Allah menyatakan bahawa illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maknanya kalau kau terpaksa menyatakan kekufuran, terpaksa kau tidak, kau akan dibunuh dan sebagainya, tapi hati kau tetap beriman, maka tak mengapa. Mulut tu tidak dikira. Lega sikit pada sahabat. Bukan mudah. Maka Nabi SAW pergerakan tu pada awal Muharram, pada bermula bulan Muharram.
Jadi semua sahabat berhijrah 622 Masihi. Kalau bulan Islamnya iaitu pada bulan Muharram. Nabi sendiri yang terakhir pada bulan Safar. Lepas tu ada orang petikai. Apalah Nabi kan berhijrah pada bulan Safar. Kan? Kenapa kita nak 1 Muharram tu awal tahun berhijrah? Bukan kita buat. Itu Saidina Umar. Saidina Umar lagi faham apa yang berlaku zaman dia. Kita pula bertikai. Sebenarnya Safar lah bulan pertama. Kita baca kita faham. Itu Saidina Umar yang meletakkan tahun Islam bermula Saidina Umar, kita mula tahun Islam iaitu bermula 1 Muharram, tarikh Nabi berhijrah. Saidina Umar tetapkan. Saidina Umar yang ada ketika hijrah, dia tahu bila tarikh hijrah sebenarnya. Kita dah petikai pula kan. Okey. Jadi orang-orang berhijrah inilah yang disebut sebagai muhajirin. Muhajirin. Dan yang berada di Madinah, yang menunggu-nunggu kedatangan Nabi SAW. Ada 2 kaum yang besar iaitu Aus dan Khazraj. Dulu kaum Aus dan Khazraj ini maknanya mereka saling berselisih. Bangsa Arab, kaum Aus dan Khazraj. Contoh macam katakanlah orang Melayu kita ada Melayu, kan, ada Jawa, ada Bugis, mana antara kaum-kaum bangsa Melayu juga. Tapi maknanya ada perselisihan. Jadi maknanya bangsa Arab juga tapi perselisihan. Jadi mereka ni ketika beriman bersatu. Mereka bersatu. Golongan-golongan yang bersatu, yang beriman, yang membantu ketika hijrah, golongan ini dipanggil sebagai golongan Ansar. Jadi bermulanya istilah Muhajirin dan Ansar iaitu satu golongan sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan juga sahabat yang membantu daripada Madinah, daripada Madinah dibantu, maka mereka digelar sebagai Ansar. Bukan Nabi yang cipta istilah itu, bukan mereka saja-saja klaim diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang awal daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka selepas itu, radhiyallahu anhum wa radu'an, gelaran mereka Allah bagi. Sebab itu kalau kita disebut sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an, maknanya mereka betul-betul memang redha Allah sebagai Tuhan, Allah juga menyayangi mereka. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Gelaran itu diberikan kepada mereka para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Mereka dijanjikan kepada mereka syurga tajri tahtal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal selama-lama. Itulah fauzul azim, makna kemenangan yang besar. Subhanallah. Jadi maknanya bermulanya istilah muhajirin dan juga ansar, itulah bermulanya. Dan Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 100. Betul. Terima kasih Ustaz. Kupasan yang panjang bermula daripada awal sehingga ke tersebutnya satu istilah tentang 2 kaum, Muhajirin dan Ansar, yang mana yang selalu kita dengar, tetapi hari ini pun kita dapat bagaimana istilah tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu pengiktirafan kepada 2 kaum yang cukup istimewa. Ada soalan dari sahabat kita, tetapi kita nak berehat seketika dahulu. Kita kembali selepas ini untuk menjawab persoalan. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang berbahaya.
Subhanallah. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang masih setia pada pagi yang menantikan sehingga ke penghujungnya kupasan demi kupasan berkenaan dengan siapakah Ansar dan Muhajirin. Dan mungkin ada yang nak ke mana-mana pada pagi ini, mungkin ada yang rasa risau tak dapat melihat di depan kaca TV Tanyalah Ustaz pada pagi ini, boleh melihat di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan anda yang berada di rumah, catat nota sehabis baik dan selesai sahaja Tanyalah Ustaz pada pagi ini, sebarkan manfaatnya kepada sahabat-sahabat anda. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita, dan kalau tadi setengah jam kita kupaskan kepada anda berkenaan dengan kronologi bagaimana kisah perjalanan sehingga tercetusnya dan terlafaznya satu kalimah tentang dua kaum tadi, iaitu Ansar dan Muhajirin. Dan kita nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Masrifah No. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, siapakah antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar dan Muhajirin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Masrifah No Jamain, soalan yang ditanyakan. Baik, soalannya. Silakan Ustaz. Okey. Sebelum saya jawab, maksudnya untuk kita kenal siapakah antara tokoh Muhajirin atau Ansar dan juga Ansar, kan? Okey. Jadi ketika Nabi SAW meninggalkan Madinah, Nabi bergerak 3 orang. Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Abi Uraikid. Abi Uraikid ni a'lamun nas bis sahra, orang yang paling mahir dalam perjalanan padang pasir. Jadi Nabi tak ikut jalan kafilah biasa. Dia apa namanya, Abu Uraikid tunjukkan jalan yang bersilang-silang dengan jalan biasa. Jarak jauh antara jalan biasa 4 ke 7 kilometer. Mana jalan bukit-bukit, jalan lembah-lembah apa semua, kan? Dan ketika tiba-tiba Nabi hilang di Mekah pagi itu, maka orang kafir mengisytiharkan, kan? Abu Jahal mengisytiharkan, mi'atun naqah may ya'ti bi Muhammadin hayyan aw mayitan. 100 ekor unta aku tawarkan bagi orang yang membawa balik Muhammad hayyan aw mayitan, hidup ataupun mati. Innahu thalatha, mereka itu bertiga, Muhammad wa Abu Bakar wa Abi Uraikid a'lamun nas bis sahra. Mana Muhammad, Abu Bakar dan Abu Uraikid orang yang paling mahir dalam perjalanan padang pasir. Tiga-tiga ni hayyan aw mayitan, hidup atau mati. Jadi maknanya maka orang kafir bertaburan cari maknanya macam mana ni? Nabi SAW Abu Uraikid tunjukkan jalan, mana kanan 4 sehingga 7 km berjalan biasa. Contoh katakan jalan highway, dah senang faham. Highway daripada Kuala Lumpur ke Kedah. Kan kita naik daripada Damansara ni turun ke Al-Ustaz. Kan? Janglun. Janglun kan. Ini lalu jalan kampung, jalan biasa. Dia turun lalu sini pergi ke Kuala Selangor, naik ke Perak, Ipoh, mana jalan biasa. Mana 4 ke 7 km. Memang tak jumpa lah cerita dia. Memang tak jumpa. Terus macam mana Muhammad boleh hilang, tak jumpa ni? Okey. Jadi kemudian sampai di Madinah. Orang Madinah tertunggu-tunggu tau. Maka satu perkataan yang paling kita biasa sebut, orang Madinah mengucapkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Telah terbit kepada kami bulan purnama daripada Thaniyatul Wada'. Mereka bergembira. Gembira mereka menyambut kedatangan Nabi SAW berada di Madinah. Okey. Soalan yang pertama, sampai di Madinah, Nabi tak ada rumah lagi. Jadi semua ta'al ilaina. Orang semua berbesar hati supaya Nabi SAW ini maknanya bertamu di rumah mereka. Semua berbesar hati. Kan? Jadi takkan Nabi nak pilih rumah ni. Nabi kata, okey, aku serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana unta aku naik ni berhenti, di situlah aku akan bertamu. Da'ha fa innaha ma'murah. Maknanya aku doa kepada Allah, unta ni mana berhenti, itulah tempat aku bertamu. Maka Nabi masuk ke Yathrib. Yathrib ni nama kota, nama lama Madinah. Yathrib, kota Yathrib. Masuk kota Yathrib, berhenti 4 hari di Quba. Di Quba Nabi membina sebuah masjid ussisa ala taqwa, yang diasaskan dengan takwa. Nabi memula masjid yang dibina adalah Quba.
masjid yang kedua yang ada selain daripada Quba apa? Masjid yang paling jauh ketika itu bagi orang yang hatinya menyembah Allah dan Rasul, masjid yang paling jauh. Dalam bahasa Arab paling jauh ni dipanggil Aqsa. Aqsa. Sebab tu Masjid Aqsa. Masjid Aqsa tu masjid yang paling jauh. Sebab jauh daripada Madinah. Jadi Aqsa ni terletak kat mana? Kalau nak senang faham, kalau peta Nusantara kita ni, Kedah dekat Bangkok sana tu. Jauh Orang dekat Aqsa ketika tu jauh Jadi Masjid Aqsa. Jadi Quba. Dan kelebihan Masjid Quba ni semua kita tahu kan. Siapa yang berwuduk siap-siap datang Masjid Quba, solat 2 rakaat diberi pahala macam menunaikan umrah. Itu masjid pertama, ussisa ala taqwa, yang diasaskan dengan dasar takwa. 4 hari di Quba, kemudian bergerak Nabi SAW sampai di rumah satu orang bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi tadi balik pada soalan tadi, apakah contoh sahabat-sahabat daripada Ansar, iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi SAW tinggal kurang lebih 6 bulan sebelum Nabi dapat satu bahagian tanah untuk didirikan Masjid Nabawi dan membina rumah di sekitar Masjid Nabawi untuk keluarga Nabi SAW. Jadi benar Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Untuk pengetahuan kita kan, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini orang yang lembut, baik, lembut, tapi orangnya sebenarnya hatinya itu orang yang konsisten ataupun memegang iman tu cukup kuat. Dia lembut tapi dia konsisten. Memang bukan lembut tapi orang boleh memainkan, tak. Dia orang tegas tapi lembut, zahir dia lembut. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Itu yang ketika Nabi SAW mengucapkan sebuah hadis bahawa nanti bukan saja di Madinah hanya saja Islam, tapi Rom dan Parsi juga akan Islam. Jadi sahabat ketika Rasulullah wafat, mereka berusaha mengislamkan Parsi dan berusaha mengislamkan Rom. Rombongan yang mengetuai untuk menombangkan kota Konstantinopel, iaitu kota Rom Timur waktu itu yang kuat, adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab itu kalau kita pergi ke Turki sekarang, kota Rom yang terakhir itu Turki, iaitu kota Konstantinopel, kita akan jumpa makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Tapi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tak berjaya menombangkan kota Konstantinopel, maknanya generasi selepas itu. Sebab itu iaitu Muhammad Al-Fatih pada 1453 Masihi. Berjaya mengombangkan Konstantinopel. Jadi ini cerita narator Masihi ke 14 kurun ke-14. Jadi maknanya siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Itu seorang sahabat yang lembut tapi tegas, dan dia memimpin rombongan sahabat untuk menombangkan kota Konstantinopel. Itu antara contoh nama sahabat Muhajirin. Okey. Ansar. Muhajirin sebagai kita dengar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Tapi saya suka nak petik satu nama yang jarang kita dengar tapi penting. Okey. Waktu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, orang Islam pertama meninggal di Madinah adalah orang Ansar, iaitu seorang sahabat As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni, dia ni waktu Nabi SAW duduk di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dia selalu datang. Tak diminta, tak cakap. Orangnya pendiam. Orangnya tak banyak cakap. Tapi bawa makan, bawa keperluan, bawa apa nak buat. Rasulullah, mana tak cakap pun, dia boleh memahami Nabi tanpa Nabi cakap. As'ad bin Zurarah. Jadi dia meninggal pada tahun 2 Hijrah. Itu orang pertama orang Ansar yang meninggal dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. So kalau perkuburan Baqi' di bahagian tengah betul-betul, makam pertama kat situ makam Sayyidina As'ad bin Zurarah, orang pertama daripada orang Ansar. Okey. Orang Muhajirin kita bersama dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan. Kita maknanya kenal satu orang lagi. Orang kedua yang meninggal di Madinah adalah orang Muhajirin. Orang Muhajirin namanya Sayyidina Utsman bin Ma'zum. Orang ditanamkan dikebumikan di sebelah makam As'ad bin Zurarah. Sebelah. Ketika Sayyidina Utsman bin Ma'zum ni meninggal pada tahun 3 Hijrah, setahun lepas tu, Nabi kata apa? Rahimakallahu ya Uthman. Uthman, Allah merahmati kamu Uthman. Ma asabat ad-dunya. Dunia ni
tak pernah memenatkan kau. Engkau pun tak pernah penat pada dunia. Itu satu contoh sifat sahabat kan. Kita hari ni kan dunia, alah peninglah ustaz. Aduh kerja susah. Macam mana ni? Wah, Covid. Dunia ni memenatkan kita. Uthman bin Maz'um, satu sifat yang Nabi SAW sebut sampai apa? Sampai rahimakallah Uthman, ma asabat minad dunya wala asabat minka. Dunia tak penatkan kau, engkau pun tak penat dengan dunia. Maknanya tauhid dia betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku usaha semaksimal mungkin, baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Ini antara sifat-sifat sahabat yang kita boleh belajar. Kita hari dia dunia memenatkan kita, ada jam lah, apalah, mengeluh je panjang. Dan kita pun penat dengan dunia. Tapi Uthman bin Maz'um, rahimakallah ya Uthman, ma'asabat min dunya wa ma'asabat minka. Dunia tak beratkan, kau pun tak beratkan dunia. Oh, Masya Allah. Jadi itu antara sahabat Muhajirin Ansar yang jarang kita dengar nama dia. Paling kurang kita kenal pada hari dua orang yang awal meninggal selepas hijrah. Satu orang Ansar, iaitu As'ad bin Zurarah. Satu lagi seorang sahabat daripada Muhajirin, iaitu Sayyidina Uthman bin Maz'um, ditanam, dimakamkan bersebelahan. Sebab mereka berdua ni kawan baik. Orang Muhajirin Ansar ni memang macam keluarga, lebih daripada keluarga lagi. Duduk ditanamkan kat situ, betul-betul di tengah perkumpulan bakit. Baik, terima kasih Ustaz. Patutlah kita memang biasa dengar satu nama yang cukup sinonim dan popular bila kita sebut tentang sirah Islam, nama Abu Ayyub Al-Ansari, di belakangnya ada Al-Ansari, rupanya daripada golongan kaum Ansar. Baik, itu satu nama yang kita dapat pada hari ini, dan kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz. Dari sahabat kita bertanya, dari Puan Sahziatul Sidik. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Na'i, ada dua soalan. Bagaimanakah peranan kaum Muhajirin dan kaum Ansar dalam perkembangan agama Islam ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah? Dan soalan yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dengan golongan Ansar untuk menjadi umat Islam yang mulia dan kuat? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Dua soalannya. Yang pertama tadi berkenaan dengan kaum Muhajirin dan Ansar, peranannya dalam perkembangan agama Islam. Okey. Silakan. Apabila kita sebut hijrah dan penyatuan antara Muhajirin dan Ansar dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103 ni sebenarnya kan kita biasa sebut kan, apalah orang Melayu ni berpecah apa semua. Sebenarnya sama juga bangsa-bangsa lain. Orang putih pun sama, Arab pun sama, Yahudi pun sama. Sama pun, perpecahan ni adalah sifat manusia sebenarnya. Kalau mana sifat manusia. Okey. Jadi orang Arab Ansar ni dia dua kaum dan memang susah nak bersatu. Tapi dengan keimanan mereka boleh bersatu. Ini surah Ali Imran ayat 103 Allah sebut, wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu ingatlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang satu ketika kamu ni bermusuhan dan bercakaran, maka Allah satukan hati-hati kamu dan jadilah kamu itu bersaudara. Kesatuan kena berasaskan keimanan. Kan? Maknanya bersatu mereka. Jadi maknanya sebenarnya sebab itu bila kita sebut Muhajirin Ansar, kita bukan nampak sirah itu, tapi ulama sirah umumnya menyatakan hijrah dan melihat kaum Muhajirin Ansar sebagai kaum yang Nasiruddin. Nasiruddin ni istilah Nasir, penolong, ad-din, agama. Penolong agama. Jadi mana apa peranan mereka? Sebenarnya mereka adalah Muhajirin Ansar, as-sabiqun al-awwal, orang awal Muhajirin Ansar adalah penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan kedua. Bagaimana Nabi SAW menyatukan mereka? Okey, ini satu tajuk yang menarik ya. Okey. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, okey, Nabi SAW menyusun mereka. Mereka semua ni menjadi 8 golongan yang berperanan. Nabi susun mereka. Sebab tu ada 8 golongan yang membahu ummah. Bermula dengan para sahabat. Ketika Nabi berhijrah, Nabi terus peranankan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Okey, jadi ummah Islamiah didokong oleh 8 golongan. Jadi pertamanya disusun oleh Nabi SAW untuk para sahabat yang berada di Madinah. Saya baca cepat-cepat. Okey, salin ataupun rakamkan ataupun mungkin tengok ulangan dekat Facebook kita. Okey.
Jadi pembahu ummah 8 golongan. Nabi bentuk 8 golongan untuk membahu ummah. Jadi Nabi satukan golongan Muhajirin dan Ansar, rasanya 8 golongan membahu ummah. Siapa maka pembahu ummah? Golongan pertama adalah kebijaksanaan para pemimpin. Sebab itu ada sahabat Nabi memang train dia jadi pemimpin. Contoh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kan? Mereka awal masuk Islam, tapi kenapa kita jarang mendengar hadis yang diriwayatkan oleh mereka? Jarang hadis riwayat Sayyidina Abu Bakar, jarang Sayyidina Umar, jarang Sayyidina Ali, jarang hadis daripada Sayyidina Uthman. Jarang. Sebab apa? Sebab mereka memang Nabi bentuk dia menjadi golongan pertama, iaitu kebijaksanaan para pemimpin. Golongan kedua yang membawa ummah, macam Nabi mempersatukan, iaitu ilmu para ulama. Kan? Nanti saya sebut dulu 8 golongan, baru nanti mungkin kita akan cerita siapakah sahabat-sahabat yang dibentuk tu. Golongan ketiga yang membawa ummah adalah penuh para amilin. Amilin ini pekerja yang membangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam, apa-apa juga bidang-bidang fardu kifayah dari Islam. Golongan keempat yang membawa ummah adalah golongan keempat adalah darah para syuhada. Orang berpertahanan Islam dengan darahnya. Kan? Golongan kelima yang membawa ummah adalah doa para solihin. Kita pernah dengar golongan ahli sufah yang mendiami Masjid Nabawi. Kan? Dia nak keluar perang pun badan kurus, badan tak larat kan. Jadi tugas mereka adalah berdoa. Sebab doa adalah silahul mu'min, senjata orang beriman. Dan doa otak ibadah. Esok punya tanya Ustaz. Ustaz Jazlan. Doa otak ibadah, sebab saya nampak iklan tadi. Kita kempen awal. Okey. Jadi doa para soleh. Golongan keenam yang membawa ummah adalah kehebatan para da'i. Da'i ini mana pendakwah. Okay? Golongan ketujuh yang membawa ummah adalah harta para aghnia. Aghnia ni orang-orang kaya. Golongan ke-8 yang membahu ummah adalah rahim wanita solehah. Jadi maknanya, bagaimana Nabi menyatukan mereka? Nabi menyatukan mereka sebagai yang akan membahu ummah. Iaitu 8 golongan tadi. Kan? Okey, jom kita pergi siapakah sahabat-sahabat yang terlibat. Okey, golongan pertama tadi kebijaksanaan para pemimpin. Nabi menggilap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali sebagai pemimpin. Golongan kedua ilmu para ulama. Nabi ada bentuk orang-orang yang berpotensi untuk diamanahkan ilmu sebagai golongan para ulama. Antara contohnya siapa? Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Sebab itu kita melihat dalam sejarah Abdullah bin Umar umurnya 16 tahun nak ikut perang, Nabi tak bagi. Nangis. Bolehlah. Sayyidina Umar yang pujuk Nabi, anak aku dah besar 16 tahun, boleh ikut perang. Nabi kata, okeylah, inilah. Kalau nak ikut perang sangat boleh, tapi dengan satu syarat. Apa dia? Duduk belakang. Dengan orang perempuan, rawat orang luka. Kawan dia, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi yang kena baling dekat Taif kan. Anak dia Usamah bin Zaid, 17 tahun. Dah memimpin peperangan. Beza setahun. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Umar, watak dia Nabi bentuk sebagai ulama. Kan? Usamah bin Zaid, golongan keempat, iaitu darah para syuhada. 17 tahun. Okey, golongan ketiga adalah penuh para amirin. Penuh amirin ni orang yang membangunkan pendidikan Islam. Contohnya apa? Contohnya Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit, Nabi suruh dia membangunkan pendidikan Islam. Ajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Jadi ketika lepas Rasulullah wafat, Rasulullah tak ada, pernah anak-anak sahabat ni kecil hati. Tengok Sayyidina Hasan, apa kata mereka, anak-anak tabi'in, anak-anak sahabat ni, ayah kami syahid di Parsi. Ayah kami syahid di Rom. Pak Cik Hasan ni kerja bersyair dekat Madinah kan. Macam kecil hati kan. Sahabat lain dan dengar, panggil anak-anak sahabat ni. Rasulullah SAW menyuruh dan memerintahkan Sayyidina Hasan bin Sabit membangunkan pendidikan Islam untuk mengajar anak orang Islam membaca dan menulis. Maknanya ada golongan yang memang itu tugas dia. Okey. Golongan yang kelima adalah doa para solihin. Doa para solihin iaitu ahli sufah yang memang berdoa berada di Masjid Nabawi. Golongan keenam, kita beristirahat dulu. Tapi tadi yang syuhada tadi Ustaz belum sebut yang keempat tadi, tapi tak apa. Kita sebut dulu tiga berkenaan tadi. Yang pertama pemimpin, yang kedua ulama, dan yang ketiga tadi mereka yang menjadi orang yang mengajarkan sesuatu kepada dipanggil peluh para amilin. Peluh para amilin. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita membincangkan berkenaan dengan dua kaum yang cukup istimewa, Muhajirin dan Ansar. Tadi diceritakan pada kita berkenaan dengan bahu ummah yang menyebutkan tentang 8 golongan yang dikongsikan. Apakah 8 golongan tersebut? Yang pertama adalah berkenaan dengan kebijaksanaan pemimpin, yang kedua adalah tentang ulama, yang ketiga peluh para amilin. Ustaz, peluh para amilin. Istilah-istilah itu cantik Ustaz, susun satu persatu kan. Kan kita nak sebut pun takut tersilap. Tapi yang ketiga tadi adalah peluh para amilin, dan kita nak sambung yang keempat berkenaan dengan darahnya para syuhada. Baik, bagaimana Ustaz? Okey, golongan keempat, darah para syuhada. Ada memang Nabi bentuk memang sahabat-sahabat yang memang mempertahankan Islam, maknanya dengan kekuatan mereka. Contohnya antaranya Usamah bin Zaid tadi. Usamah bin Zaid ni antara orang yang memimpin peperangan untuk tanah-tanah Rom. Padahal sangat muda, anak muda ini. Antaranya adalah Sayyidina Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid sampai terkenal sangat, maknanya mahir sangat, maknanya dalam ilmu peperangan. Kan, sampai menumpaskan Rom dan sebagian tanah-tanah Rom dan juga Parsi. Itu darah para syuhada. Golongan kelima dipanggil doa para solihin. Esok punya tanyalah Ustaz, jangan lupa. Doa mukh ibadah, doa tu otak ibadah. Jadi maknanya ada golongan dekat Madinah tu, di belakang Masjid Nabawi ada satu, kalau dah sekarang ni macam kita sebut macam hostel lah, nak senang faham, bukan macam tu istilah hostel. Adalah golongan-golongan yang memang dipanggil ahli sufah. Ahli sufah ni orang susah, memang kerja dia beribadah aje. Ahli sufah. Tapi dia duduk di situ. Duduk di Madinah. Jadi Nabi doa, kesejahteraan mukmin, doa otak ibadah. Memang kau kena berdoa untuk maknanya untuk kesejahteraan umat Islam. Kesejahteraan ummah sekaliannya. Golongan keenam adalah kehebatan para dai. Dai ini pendakwah. Okey. Apa yang ada pada zaman Nabi SAW? Ada dua kerajaan besar, Rom dan Parsi. Rom dan Parsi, golongan keempat selesaikan. Golongan pahlawan selesaikan. Kemudian ada dua laluan besar dunia waktu itu, iaitu Silk Route. Silk Route ni laluan sutera, dan Spice Route. Spice Route ni laluan rempah. Silk Route ni mana? Silk Route ni bermula daripada Xi'an. Xi'an ni adalah ibu kota negeri China sebelum Beijing. Xi'an, kemudian pergi ke Afghanistan, lalu ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva pecah pada dua, iaitu Rom dan juga Parsi. Jadi para sahabat mengislamkan Silk Route, laluan sutera ini. Antara siapakah tokoh para sahabat yang Islamkan dalam sutera ini? Antaranya contohnya adalah Sayyidina Qusam ibn Abbas. Qusam ibn Abbas abangnya Abdullah bin Abbas. Makamnya berada di Samarkand, sekarang Uzbekistan. Antaranya Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya berada di Yugur. Sekarang ni Yugur. Di Yugur. Sayyidina Qis, Sayyidina Qas. Okey. Kemudian laluan kedua, kehebatan para da'i yang keenam diislamkan adalah laluan rempah. Laluan rempah ni mana? Laluan kita ni. Bermula daripada Guangzhou sekarang ni. Laluan sampai ke tanah Melayu kita ni, Melayu Melaka satu ketika, Aceh, ke Goa India, laluan laut. Siapakah tokoh yang kehebatan da'i ni yang mengislamkan laluan rempah ini pada laluan kita Islam ni? Antaranya adalah Abdullah bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makamnya berada di Guangzhou, China. Di depan makam itu tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Dan kawasan lalu-lalu rempah, termasuk kawasan kita Nusantara. Maknanya itu kehebatan para dai golongan keenam. Golongan ketujuh adalah orang kaya. Kehebatan harta para agniya, orang kaya. Oh, ini kita kenal contoh nama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Oh, memang ahli perniagaan dan sistem takaful. Untuk pengetahuan kita, sistem insurans pertama di dunia adalah sistem daripada orang Islam. Bermula daripada zaman Sayyidina Umar. Orang-orang ahli-ahli perniagaan ni, mereka ada satu tabungan. Sebab apa? Mereka balik bawa zakat, infak, wakaf, dan mereka ada wakafkan atau infakkan satu tabungan. Tabungan ni apa? Untuk golongan ketujuh ini, mana-mana yang kapalnya pecah, dirompak dan sebagainya, mereka ambil tabungan ini untuk belikan modal baru. Sebab apa? Golongan ketujuh ini dia akan berniaga, dia pandai berniaga, balik dia akan infak, zakat, bantu balik orang. Jadi sistem insurans pertama di dunia adalah daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda.
Kan? Takaful, mana kalau bahasa sekarang takaful itu macam mana, masya-Allah. Itu golongan ketujuh. Dan golongan ke-8 adalah rahim wanita solehah. Rahim wanita solehah ni mana orang-orang muslimah, orang perempuan yang menjaga keturunan-keturunan untuk orang hebat. Itu yang selepas zaman sahabat dipanggil tabi'in, dipanggil tabi'in. Oh, ini tiga generasi ni sangat hebat daripada rahim wanita solehah. Maknanya sebab tu kata pepatah, tangan yang menghayun buayan mampu menggoncangkan dunia. Sebab apa? Daripada tangan inilah anak-anak ini telah dibacakan tentang perjuangan-perjuangan, dibacakan tentang keimanan-keimanan, kan? Maknanya ini cerita orang dulu macam mana kan semangat mereka tu. Jadi ini 8 golongan yang membahu ummah. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Okey, sikit lagi. Dalam dunia ni ada satu ilmu dipanggil ilmu logo. Setiap logo ada maksud dia. Logo dai yang ada maksud dia. TV3 ada maksud dia. Lambang apa nama kita punya bendera jalur gemilang kita ada maksud dia. Okey. Bintang 5 lambang kepada rukun Islam. Okey. Bintang 6 ada orang kata itu lambang Israel, tapi bintang 6 adalah lambang kepada rukun iman. Kalau kita pergi ke masjid-masjid bahagian India dan Pakistan, mereka tak guna bintang 5, mereka guna bintang 6. Masjid Nusantara guna bintang 5. Kan? Kita tengok dekat Taj Mahal. Begitu juga dengan kota-kota raja-raja dekat bahagian Delhi sana. Bintangnya bintang 6. Okey. Bintang 8. Di mana biasa kita jumpa bintang 8? Bintang 8 tu Bintang 8. Mana kita biasa jumpa bintang 8? Oh, ada juga Banyak. Biasanya kita akan jumpa bintang 8 di mana-mana pusat pendidikan Islam. Bintang 8 lambang kepada tempat melahirkan 8 golongan. Betul, kalau kita tengok mana sama ada perasan ataupun tak ataupun mana, tapi okey, contoh tengok kalau di Malaysia, Akademik Islam Universiti Malaya. Lambang di bintang 8. UKM, UIA, lambang bintang 8. Universiti Jordan, Universiti Maghribi, Yaman, bintang 8. Bintang 8 adalah tempat melahirkan 8 golongan. Sebab ilmu logo ni ada maksud. Ya, betul. Kan? Jadi maknanya masya-Allah. Lepas tu macam mana Nabi menyatukan Muhajirin Ansar, dipersatukan saudara, macam adik-beradik, kemudian ada tugasan-tugasan mereka, 8 golongan yang membawa ummah. Akhirnya Islam berkembang, bermula daripada Madinah, semua orang dapat berperanan, mungkin satu orang pegang 2-3 peranan. Macam contoh Sayyidina Umar, maknanya Sayyidina Osman, dia adalah ahli perniagaan, dia juga pemimpin. Mungkin ada pegang 2-3 peranan. Dan kalau zaman sekarang ni, siapakah 8 golongan yang membawa ummah? Kita semua. Kita semua. Sebab tu kita kena faham peranan kita dalam bangsa, tanah air, agama. Betul. Kita kena faham. Kena berperanan. Jangan duduk tidur, sangat malas kerja kan. Ada orang yang ada tugas pemimpin, ada orang sebagai ahli berilmu, ada orang sebagai pendakwah, ada orang amilin, bangunkan fardu-fardu kifayah dan Islam. Dan ada orang sebagai orang yang soleh, ada orang sebagai ahli perniagaan, dan paling kurang akak-akak ibu-ibu di rumah, anak-anak cucu kita, itu generasi yang akan datang. Hayunkan buayan dengan kata-kata nasyid keimanan. Dulu kan, orang Melayu kita dulu kan, ketika menghayukan buayan, Bunda penuh riang menerima bahtera merdeka, putra-putri sayang sedang berjuang. Kalimah perjuangan. Waktu anak-anak dulu, Masya Allah. Sekarang, buayan, ya au. Lagu rap dibacakan je. Mana tak anak pun jadi rap juga. Bukan kalimah-kalimah selawat dan perjuangan. Oh, baik, terima kasih Ustaz untuk 8 golongan yang disebutkan sebentar tadi, menyatukan golongan Ansar dan Muhajirin, lalu dibentuk 8 golongan yang menjadi bahu ummah sebentar tadi yang sangat istimewa. Itulah rahsia di sebalik perkembangan Islam bermula dari dahulu sehingga kini. Baik, kita soalan seterusnya, kita ambil soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Fauzi Farouk. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, ada 2 soalan. Yang pertama, apakah kepentingan penyatuan Ansar dan Muhajirin ini dalam perkembangan Islam? Pentingnya penyatuan di antara 2 kaum ini. Dan yang kedua, adakah benar Muhajirin ini boleh dikatakan sebagai pelarian atau sebaliknya? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih kepada Tuan Fauzi. Soalan yang ditanyakan yang pertama tadi berkenaan dengan
kepentingan bila bergabungnya, apakah yang terjadi? Silakan. Okey, seperti mana saya sebut tadi, macam mana Nabi SAW menyatukan 8 golongan. Dan 8 golongan ini membahu ummah jadi kuat. Selepas zaman Rasulullah wafat pada tahun 10 Masihi, maka diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali. Kenapa boleh tombangnya Rom dan Parsi? Sebab 8 golongan ini berperanan membahu ummah. Selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, Uthman, Sayyidina Ali dipanggil sebagai Khalifah Ar-Rashidin, diganti dengan kerajaan Bani Umayyah. 8 golongan ini juga bersatu hasil daripada tarbiyah Nabi SAW. Ummah Islam yang kuat. Pada 132 Hijrah, sejarah menyaksikan 8 golongan ini terpecah. Apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila amilinya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila orang solehnya terpisah di bukit-bukit, apabila da'i tidak hebat, pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi dan bakhil, apabila wanita rosak, ummah lemah dan pecah. 132 masih 8 golongan itu terpecah. Satu orang bernama Abu Soffah gabungkan balik golongan ini, dapat memilih kerajaan Bani Umayyah. Di hujung-hujung kerajaan Bani Umayyah, 8 golongan itu terpecah juga. Maka ada satu orang nama Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi anak kepada Utugul. Kan ada tengah cerita Utugul kan? Anak dia. Utsman Al-Ghazi. Gabungkan 8 golongan ini, maka ummah kuat. Maka kerajaan Bani Abbasiyah diganti dengan kerajaan Bani Umayyah. 1924, ketika kerajaan Bani Umayyah dihapuskan daripada sejarah, apa jadi waktu itu? 8 golongan terpecah. 1924. Jadi bila kita bicara mengenai macam mana Muhajir Ansar, apa pengajaran dia, sebenarnya 8 golongan ini perlu bersatu. Macam mana kalau kita beriman pada Allah, dengan sendiri dia akan bersatu. Dan apabila kita bicara mengenai bagaimana kekuatan umat Islam, 8 golongan kena bersatu. Sebab 8 golongan dibentuk di zaman sahabat lagi. Dan itulah yang membawa ummah itu. Okey. Soalan yang kedua, apakah Muhajir Ansar sebagai pelarian? Saya suka nak jawab soalan ini dengan khutbah Nabi SAW sebelum berhijrah. Okey, ketika Nabi SAW keluar daripada rumah, orang kafir kepung rumah Nabi, tak nak bagi Nabi keluar. Jadi ketika itu Nabi membaca ayat 9 daripada surah Yasin. Ambil segenggam pasir, waja'alna baina aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi balingkan, orang kafir tak nampak Nabi lalu. Jadi doa ini ayat Quran memang ada mukjizat dia. Jadi maknanya orang kafir tak nampak. Jadi mereka pun Nabi keluar tak perasan. Di tempat tidur Nabi ni diganti oleh Sayyidina Ali. Jadi orang kafir kalau ngintip pun Nabi, ada lagi tu Muhammad tu, ada lagi tu. Ada ganti Sayyidina Ali, maka Nabi pun keluar. Okey. Ketika Nabi keluar, sebelum Nabi meninggalkan di perbatasan kota Mekah, Nabi berkhutbah. Wahai Mekah, aku sayang sangat kat engkau. Kita kan memang ada naluri hubbul watan, mencintai negara kan. Sampai ada satu kata-kata hukama, hubbul watan minal iman, mencintai negara sebahagian daripada iman. Jadi maknanya aku ni sangat sayang kat engkau Mekah. Kalau tidak kaumku yang menolak aku tak akan tinggalkan kau yang Mekah. Maknanya Nabi bukan pelarian. Maknanya Nabi SAW sayang sangat Mekah. Kalau kau tak terima untuk kena dakwah, aku tak tinggalkan ke kota Mekah. Dan kerana orang Madinah waktu itu yang berpotensi untuk sama-sama maknanya menjaga Islam, maka Nabi pergi ke Madinah, diterima sebagai pemimpin di sana. Kalau pelarian takkanlah diterima sebagai pemimpin. Pemimpin di sana, kembang Islam, Nabi balik ke Mekah dengan menawan kota Mekah balik, dipanggil Fathu Mekah, dan memaafkan orang-orang yang memusuhi Nabi SAW, dan berbondong-bondong orang masuk Islam. Ini Allah SWT sebut dalam Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu tengok berbondong-bondong orang masuk ke agama Islam. Maksudnya dia bukan pelarian. Kalau pelarian takkan diangkat sebagai pemimpin, kan? Dia adalah pengembangan Islam, dan para sahabat Muhajir Ansar diletakkan peranan mereka dalam 8 golongan ini, maka ummah Islamnya sangat menjadi kuat dan menjadi rahmat
kepada sekalian alam. Subhanallah, satu benda yang patut kita ambil pengajaran di situ, yang mana sangat-sangat hebat di antara dua kaum ini, yang mana mungkin kita tertanya-tanya, ada yang bertanya tentang maksud Ansar dan Muhajirin, terjawab pada hari ini. Dan kita berada di penghujung di TV3 pada hari ini, dan kita ada sedikit masa untuk kita bertanya kepada Ustaz berkenaan dengan bila mana kita sebut tentang Muhajirin, dah tahu bila mana berpindah ke kota Madinah, dan kita nak tahu sedikit berkenaan dengan apa yang dibantu oleh golongan Ansar kepada Muhajirin yang datang. Secara ringkas Ustaz, apa yang dibantu? Secara ringkas dia, orang Muhajirin orang yang sehelai sepinggang. Tak ada harta, tak ada apa, semua yang ditinggalkan di kota Mekah. Sehelai sepinggang datang. Sampai-sampai sebagai orang yang sehelai sepinggang, tengok, oh, kami ada tanah, bagi separuh. Ini tempat tinggal kamu. Ini kampung kamu. Baju tak ada, sama saiz, kami bagi baju. Yang tak kahwin, ada anak, kami kahwinkan. Kan? Yang nak berniaga, kita bagi modal. Kan 8 golongan tu kan? Yang kita bagi modal. Yang boleh apa kemahiran, kita bagi. Kan? Maknanya datang tu dan dibantu tu bukan saja daripada sudut mental, bukan sudut semangat. Ada orang kadang sudut semangat dan mental. Sabarlah, saya bersama awak jangan bimbang. Ada mental. Ini zahir, nampak zahir bantuan itu. Nak apa? Okey, nak ni. Keperluan apa? Keperluan ini. Apa keperluannya? Okey, ini. Nak tanah. Rumah, jom kita buat semua sama-sama. Itu yang ketika satu perkataan yang sangat menyedihkan. Bukan sedih, terharu. Ketika Nabi melihat mereka sangat bekerjasama dan Nabi doakan mereka. Mereka mengucapkan satu perkataan tau. Allahumma la isya illa ishul akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Maknanya mereka macam, ya Allah, hidup ni tak ada apa, kehidupan ni kehidupan akhirat. Kan? Allahumma la isya illa ishul akhirah. Maka Nabi doakan, faghfir lil ansar wal muhajirah. Nabi dengar mereka bercakapnya tu, sambil-sambil tolong tu mereka cakap, Allahumma la isya illa ishul akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Nah, ambil yang ni. Nak apa? Okey, ambil. Tak ada kehidupan kecuali akhirat. Nabi tengok, terharu Nabi. Nabi kata apa? Faghfiril ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampunkanlah muhajirin ansar, ya Allah. Orang ansar muhajirin dengar macam tu, dia kata apa? Muhammad, jangan terharu. Nahnu alladhi bay'na Muhammadan. Kami yang bai'ah pada engkau, wahai Muhammad. Kami yang nak bersama-sama engkau, wahai Muhammad. Oh, menitis air mata mereka sesama ketika saling membantu. Itu jadi bantuan mereka, bantuan cukup ikhlas daripada hati, jatuh ke hati, kan, dan juga memenuhkan keperluan-keperluan mereka pada ketika itu. Bukan memberi yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Datangnya Muhajirin diberikan bantuan dengan sepenuh hati seperti mana yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi. Baik, sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3 dan sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton sehingga ke penghujungnya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk kita bincangkan. Ada lagi setengah jam dalam 30 minit untuk kupasan kita berkenaan dengan siapakah Muhajirin dan Ansar. Dan kalau kita kongsikan sebentar tadi, Muhajirin mereka yang berhijrah bersama dengan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, dan golongan Ansar adalah mereka yang membantu golongan Muhajirin sampai ke tempat mereka dan bagi bantuan sehabis baik, betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala demi Islam. Dan sidang penonton, kalau kita lihat juga tadi ada 8 golongan yang dikongsikan. Bila mana sampainya golongan Muhajirin dan Ansar disatukan, maka terbentuknya 8 golongan yang menjadi tulang belakang membahu Islam di situ, daripada golongan pemimpin, ulama, mereka yang syuhada, solehin, pendakwah, orang kaya dan juga wanita solehah sebentar tadi. Memang itu jika mana digabungkan, maka akan terbentuknya satu kerajaan Islam yang cukup hebat dan kokoh. Baik,
sedang menonton, mari sama-sama kita tinjau soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Izara. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz, apakah faktor-faktor yang terjadi yang menjadi pertelingkahan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin ketika pemilihan calon khalifah yang masing-masing untuk mengangkat dari kaum mereka? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat yang bertanya. Katanya ketika mana pemilihan khalifah itu, bagaimana Ustaz? Ketika Rasulullah SAW wafat, sudah tentu kena ada siapa yang akan mengganti untuk lead dia. Okey. Tidak ada istilah berlaku pertelingkahan siapa nak jadi pemimpin, sebab zaman itu pemimpin bai'ah. Okey, kita pilih satu orang, semua berbai'ah. Bai'ah di mana? Okey, kami taat setia bersama kepada kamu. Dan apabila ketika berlaku ketika Rasulullah wafat, semua bersetuju bahawa Sayyidina Abu Bakar dan mereka berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi tidak ada istilah pertelingkahan ke apa semua kecak, dia tak ada. Sebab sahabat semua dia bukan macam kita nak cakap oh ni pertelingkahan itulah memilih ini, tak ada. Sahabat takkan sama macam kita ni. Kan? Cuma jadi dia tak ada istilah pertelingkahan apa semua berbai'ah dan semua sepakat. Dan sebab itulah mereka bersatu sebab tak ada nak pertelingkahan, nak membesarkan benda kecil, tak ada. Itu apa yang berlaku ketika zaman sahabat. Jadi mungkin ada silap faham sedikit di situ yang mana menyebutkan ada pertelingkahan dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak. Semuanya setuju dan bulat suara berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang menggantikan tugasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baik Ustaz, berkenaan dengan persoalan yang kita kupaskan di awal tadi masa kita di TV3 1 jam setengah tadi, ada Ustaz menyebutkan bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah tersebut dengan dua sahabat. Yang pertama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua dengan Abu Uraikid. Berdua ni yang cukup mahir dengan perjalanan di padang pasir, dan ada yang tertanya-tanya katanya, adakah para sahabat lain pergi dahulu ataupun masih lagi ada di kota Mekah? Jadi yang mana satu Ustaz? Okey. Ketika perjanjian Aqabah yang kedua pada tahun 622 Masihi, dari sudut Masihi dia. Jadi sahabat semua Rasulullah, satu grup dah berhijrah ke Habasyah dan orang Habasyah terima. Sebab orang Madinah dah berjanji menolong kita, jomlah kita pergi Madinah. Rasulullah tak boleh nak bagi jawapan. Jadi sampailah turun ayat untuk membenarkan, maknanya merintahkan untuk mereka berhijrah. Dan ayat itu turun pada bulan Muharram. Jadi para sahabat telah mula bergerak pada bulan Muharram. Jadi Nabi SAW tidak bergerak lagi. Nabi SAW, sahabat pergi dulu. Sahabat pergi dulu. Sahabat pergi dulu. Nabi yang terakhir pergi. Sebab itu pergerakan Nabi pada bulan Safar. Jadi maknanya bermula pergerakan pada bulan Muharram, Nabi terakhir pada bulan Safar. Hujung bulan Safar. Maknanya perjalanan Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah adalah 8 hari. Dan macam mana saya sebut tadi, Abu Uraikid a'lamun nas bis-sahar, orang yang paling mahir dalam perjalanan padang pasir. Dia tak melalui jalan khalifah, kafilah perdagangan biasa. Kalau sekarang dia tak lalu highway lah, lalu jalan dalam. Dan maknanya lingkungan 4 ke 7 kilometer jauh daripada jalan biasa. Dan dulu unta ni dan kuda ni kaki dia tebal tau. Dia kalau jalan dia tak bunyi. Dia punya lemak tu tebal. Dia jalan tak bunyi. Kalau sekarang kan naik lori, senyap. Oh, sana tu kan. Orang boleh tahu. Ni memang takkan tahu punya. Senyap, perjalanan senyap. 4 ke 7 km daripada jalan biasa tu. Itu yang, dan saya suka nak cerita juga. Ketika dalam perjalanan, Nabi waktu tu singgah di satu wadi ni mana lembah. Ada satu orang namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni berada di tengah, maknanya kalau sekarang ni lebih kurang daripada Mekah lebih kurang dalam 180 km lah. Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad tu 6 orang ke? 6 orang. Ummu Ma'bad Jadi Ummu Ma'bad ni Nabi singgah ke situ sebab waktu itu haus dan lapar. Jadi ada satu orang Ummu Ma'bad ni, Nabi kata, wahai ibu, ada tak makanan ke apa ke, boleh tak kami nak beli ataupun ada tak makanan? Ummu Ma'bad kata, tak, rumah tak ada makanan pun. Nabi nampak satu kambing. Wahai Ummu, kambing tu ada susu tak? Kambing ni tua dah. Boleh tak saya minta untuk saya perah susu? Dia dah tua, takkan boleh tukang susu punya. Kalau ada, boleh tak saya minta susu tu? Boleh. Jadi Nabi minta kambing tu, Nabi perah dengan tangan Nabi yang barakah, keluar susu. Satu bekas penuh.
Kan? Nabi SAW beri pada Ummu Ma'bad, Nabi berikan Sayyidina Abu Bakar, Abu Urakid, Nabi minum, ada baki lagi susu, ini untuk keluarga dan mungkin jiran-jiran. Ummu Ma'bad ni tengok Nabi SAW, dia macam pelik. Orang ni tak biasa tengok. Aku tak biasa tengok. Tapi orang ni maknanya kalau dia senyap nampak wibawa, kalau bercakap nampak mesra. Itu perkataan Ummu Ma'bad. Bercakap nampak wibawa, nampak gah. Tapi bercakap nampak mesra. Kalau dia nampak gah, bercakap nampak mesra. Kan? Jadi Ummu Ma'bad ni perhati je. Sampai Nabi pun kenyang, Nabi pun berak sihat, Nabi minta bergerak ni, terima kasih Ummu, maka Nabi pun bergerak. Dia macam aku ni, macam dia ni nampak hebat, aura ada hebat, tapi tak kenal siapa, aku tak kenal siapa dia. Tak lama lepas tu suami dia balik, suami tanya, mana dapat susu ni? Dia kata, ada satu orang tadi, dia ni badannya tegap, rambutnya hitam, matanya bersinar jernih, lehernya itu macam agak panjang, orangnya agak kemas, walaupun jalan agaknya kemas. Kalau diam nampak wibawa, kalau bercakap nampak mesra, rasa mesra, kan? Jadi kata suami dia, itulah Muhammad yang orang Mekah tengah cari tadi itu. Ummu Ma'bad. Dan kalau kita bicara mengenai hadis mengenai macam mana bentuk tubuh badan Nabi SAW, dua periwayatan kita akan jumpa yang detail cerita Nabi SAW. Yang pertamanya daripada Ummu Ma'bad, yang keduanya daripada Sayyidina Ali. Dan sebab Ummu Ma'bad ni sebab dia cerita detail, sebab dia perhati je Nabi. Sebab orang ni rasa hebat tapi aku tak kenal dia. Jadi perhati, Nabi memerah susu dia perhati je. Sebab tu dia cerita detail siapa tu Nabi Muhammad. Jadi kalau bila kita bicara mengenai siapa Nabi kita Muhammad SAW, kan, dua periwayatan hadis kita akan jumpa yang detail mencerita tubuh badan Nabi, cara Nabi bercakap. Pertama periwayatan dari Ummu Ma'bad, yang kedua periwayatan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu yang menarik antara peristiwa hijrah tu kan. Masya-Allah. Masya-Allah kan. Kita biasa dengar nama Ummu Ma'bad tu rupanya daripada kisah tersebut ya. Baik, itu satu ilmu baru pada hari ini yang patut kita ambil peduli dan kita catat sebagai nota penting dalam kehidupan kita. Baik, sidang penonton, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk perbincangan berkenaan dengan Muhajirin dan Ansar. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Muhajirin dan Ansar disatukan, itu adalah satu perkara dan juga peristiwa yang istimewa dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat menyatukan dua kaum yang istimewa dan namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bukan manusia yang bagi pengiktirafan dan panggilan tersebut, tetapi yang Maha Mencipta, Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Sairul Nizam. Baik, soalannya dari Taiping, Perak. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Soalannya, apakah benar? Tanyanya, apakah benar kaum Muhajirin dipulau oleh penduduk kota Madinah? Jika benar, apakah punca ataupun sebab-sebab kaum Muhajirin dipulau oleh penduduk Madinah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Sairul Nizam atas soalan yang ditanyakan. Jadi betul ke Ustaz dipulau ataupun itu hanyalah cerita semata-mata? Bagaimana? Okay. Jadi apabila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan sahabat yang mengikut Nabi disebut sebagai kaum Muhajirin, yang menolong Nabi dekat Madinah dipanggil golongan Ansar, dan perkara ini disebut dalam Al-Quran Sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Maknanya istilah itu Quran sendiri yang menyebutkan untuk gelaran mereka itu. Jadi sampai di Madinah, Nabi membuat satu perjanjian untuk menyatukan penduduk Mekah. Orang Muhajirin, orang Ansar, dan siapa lagi yang ada? Orang Yahudi. Jadi sebenarnya bukan Muhajirin itu di pulau. Orang Yahudi mula memulaukan orang Islam secara keseluruhan dia. Sama ada Muhajir atau Ansar. Dia start tak mau nak berjual beli, dia start Muhajirin, dan dia start mengkhianati. Antara perjanjian itu adalah siapa yang duduk Madinah perlu mempertahankan Madinah. Jadi kaum pertama daripada Bani Israel yang mengkhianati perjanjian adalah kaum Bani Qainuqa. Kita cerita pada Tanyalah Ustaz lepas. Sebab apa dia tiba-tiba sombong? Rupanya dia ada simpan satu rahsia. Dia menyimpan 3 bilah pedang daripada Nabi-Nabi terdahulu untuk diserahkan Nabi akhir zaman. Yang mereka mengharap Nabi akhir zaman itu adalah Bani Israel. 3 bilah pedang. Pertama, pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar ni pedang Nabi Daud AS membunuh Jalut.
pedang Al-Batar. Kan? Kemudian pedang Al-Batar ini juga disebut sebagai pedang Nabi. Sebab pedang Nabi dalam pedang Al-Batar, mana zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud ni 1050 tahun sebelum Masihi. 1050 tahun Masihi, Nabi kan 610 Masihi dapat wahyu, mana lebih kurang 1500 tahun umur pedang tu. Pedang tu ada tertulis 9 nama Nabi. Kan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kan? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, di mana tertulis 9 para nama Nabi. Dan mengikut para ulama sirah, pedang ini besok yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Dalam hadis Nabi, Dajjal dibunuh di Babun Lut. Babun Lut, pintu Kota Lut. Kota Lut tu 15 km dari Tel Aviv. Di situ Dajjal dibunuh. Dia ada 2 kota pintu. Yang pertama pintu Syarqiyah ni pintu timur, dan pintu barat, Gharbiyah. Jadi ulama kata pintu Syarqiyah tu Dajjal akan dibunuh di situ. Dan Bani Israel dia percaya hadis, dia memiliki kamp tentera dekat sekitar Kota Lut itu. Kan? Jadi maknanya pedang itu akan digunakan oleh Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Wallahu alam. Itu hanya pendapat sebahagian para ulama mengenai kedudukan itu. Jadi Bani Qainuqa sebenarnya yang mula-mula memaparkan pemusuhan secara terang-terangan sebab rupanya dia disimpan rahsia. Jadi ketika Nabi kepung Bani Qainuqa, dia kata, kami minta maaf sebenarnya kami macam melayan perjanjian, sebenarnya kami simpan rahsia, kami serahkan 3 pedang daripada engkau wahai Muhammad. Sebab pedang ini kami simpan sejak berketurunan dulu untuk diserahkan kepada Nabi akhir zaman. Kan? Itu jadi maknanya bukan Muhajirin di pulau, orang Yahudi mula memulaukan orang Islam secara keseluruhan. Ya, akhirnya mereka mengkhianati perjanjian Madinah. Maka perbetulkan di situ rupanya bukanlah di pulau tetapi orang Yahudi sebenarnya yang memulau dua-dua golongan ini, Ansar dan Muhajirin, orang Islam yang berada di kota Madinah. Baik, itu patut diperbetulkan. Dan soalannya seterusnya juga di Facebook dari sahabat kita Tuan Razali Zali. Baik, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, apakah dengan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan kaum Ansar dan Muhajirin ini berdamai dan menjadi sebuah keluarga besar dalam Islam? Semoga mendapat pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Tuan Razali. Jadi katanya sebab akhlak Nabi itu membawa kepada pendamaian dua kaum ini, Ustaz. Akhlak Nabi SAW satu contoh yang baik. Sebab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah terjemahan kepada Al-Quran. Jadi maknanya akhlak Nabi itu menyatukan. Dan daripada sudut dalaman dibetulkan, iaitu disatukan dengan satu kalimah syahadah, La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Satu, kalau dalam bahasa Melayu kita nak ajar anak kita, satu terjemahan yang mudahlah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi ilah, la ilaha illallah, ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi kesembuhan melainkan Allah. Tiada mendamaikan melainkan Allah. Tiada yang memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. Tiada segala-galanya melainkan Allah. Jadi, orang yang hatinya ada la ilaha illallah, ke mana dia pergi, dia akan bersatu. Sebab itu hari ini kalau kita pergi ke mana-mana, kita pergilah ke negara, saya dengan izin Allah banyak melawat negara-negara bukan Islam, dia tahu kita Islam, terus macam saudara, macam lama kenal lah. Kita ramah gitu, ramah. Saya pergi ke Spain contohnya kan, kita nak makan kedai orang Islam, dia tahu kita Muslim, oh terus satu. Saya pergi ke negeri China, waktu tu saya tak tahu apa-apa mengenai negeri China. Saya pergi seorang-seorang tau. Saya pergi seorang-seorang waktu tu ziarah makamnya Abdullah bin Abi Waqqas di Guangzhou, China waktu tu. Tak pergi seorang-seorang. Seorang waktu tu. Cari saya meniti sirah untuk sahabat tu kan. Cari tak jumpa satu orang pakai kopiah. Saya bagi salam. Assalamualaikum. Terus, Musliman. Belanja saya makan pada baru jumpa. Kemudian dah habis makan dia kata, sahabu. Apa benda sahabu ni kan? Rupanya dia orang panggil sahabat tu sahabu. Kita panggil sahabat, dia panggil sahabu. Memang ajak. Jadi dia pun ajak jalan. Tengok makam sahabat Abi Waqqas tu.
Padahal saya tak kenal dia, bahasa pun macam ayam dan itik. Tapi apabila hati ada kalimah la ilaha illallah, kita disatukan. Ke mana saja kita pergi, walaupun tak kenal lain bahasa, lain bangsa. Itulah rahsia akhlak Nabi SAW dan juga kalimah yang berada dalam hati menyatukan kaum Muhajirin Ansar dan seluruh manusia. Betul, kerana hati dan juga akhlak yang sangat baik, suci, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyatukan hati yang bersih, auranya sampai keluar, diterjemahkan dengan akhlak yang cukup mulia, dipandang dengan baik dan dapat diterima dengan sehabis baik. Dan soalan seterusnya di WhatsApp, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita, Puan Nur dari Kelang, Selangor, bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz, apakah pengajaran yang boleh kita perolehi daripada penyatuan kaum Ansar dan Muhajirin ini agar menjadi pedoman buat kita semua? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Kak Nur dari Kelang. Soalan yang ditanyakan, pengajaran berkenaan dengan penyatuan dua kaum ini, Ustaz. Okey. Kalau pengajaran paling besar dan nak aplikasikan dalam kehidupan kita, saya suka nak bawa mengenai 8 golongan yang Nabi bentuk untuk membahu ummah. Ya? Ada 8 golongan, iaitu 8 golongan berummah: kebijaksanaan para pemimpin, ilmu para ulama, peluh para amilin pekerja, darah para syuhada, doa para solihin, kemudian kehebatan para dai pendakwah. Kemudian yang ketujuhnya harta agniya, harta orang kaya, dan juga rahim wanita solehah. Itulah kita semua. So saya sebagai, dan kita dai, kita sebagai orang yang berada dalam orang yang mengajar kan. Saya tak boleh nak ajak orang semua berperan macam saya. Saya kata, okey, siapa-siapa yang berniaga, tinggalkan dunia perniagaan, marilah kita ke masjid semata-mata. Dia ada peranan dia. Saya tak boleh nak ajak artis-artis. Jomlah, tinggalkan dunia anda semua, jom kita duduk masjid baca Quran semata-mata. Dia ada peranan dia. Mungkin saya abid ni maknanya orang yang doa para sahabat, duduk masjid berzikir. Orang yang maknanya pelakon, penyanyi di luar sana tu, dia dengan kesenian itulah dia boleh berdakwah. Dia golongan ketiga. Dia golongan peluh para amilin. Kan? Mungkin ada orang ahli perniagaan. Saya tak boleh ajak orang perniagaan, apa nak berniaga kan, dunia ni sementara. Dah tinggalkan semua perniagaan, jom ikut saya, kita duduk je baca kitab. Baca kitab ada orang dia. Dia baca basic, kemudian teruskan dengan bidang anda sebab ummah memerlukan anda. Betul. Kan? Maknanya kita ada peranan kita. Jadi, apakah pengajaran paling besar? Siapakah 8 golongan itu? Kita semua 8 golongan itu. Sebab itu, kita semua dengan bidang kita, dengan apa yang kita ada, kita sumbangkan untuk agama, bangsa, tanah air, sumbangkan. Secara ikhlas dan jujur, Allah takkan pernah mempersia-siakan orang yang ikhlas untuk membuat satu benda kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan kurniakan takdir yang baik. Betul. Takdir yang baik ini yang kita tak boleh usaha. Kita berusaha ke arah kebaikan, kita berusaha ke arah kekayaan, tapi takdir yang baik akan menentukan sama ada ia tercapai ataupun tak. Takdir yang baik bermula daripada sini, daripada hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah doa meminta takdir yang baik. Apakah doa itu? Saya yakin semua kita dah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa minta takdir yang baik. Betul. Baik, terima kasih Ustaz. Maka semua ada peranan masing-masing, lakukan dengan sehabis baik, tetapi tujuannya satu, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cara sekalipun, tujuan dan matlamatnya tetap satu sahaja, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soalan seterusnya pada hari ini dari sahabat kita di Facebook, dari Aizul Amir. Baik, Assalamualaikum. Soalan saya, masih ada lagikah kaum Muhajirin dan Ansar sekarang ini? Katanya, mohon pencerahan Ustaz. Dari Zul, Kuala Krai, Kelantan. Oh, Kuala Krai, Kelantan. Baik, bagaimana Ustaz? Adakah lagi? Keturunan mereka memang ada, maknanya takkan putus. Cuma keturunan yang masih lagi tahu keluarga mana Ansar dan Muhajirin, itu ada tapi tak ramai. Contoh macam kalau kita jumpa di mana-mana keturunan As-Sidqi. Maka ada katakanlah Abdul Rahman As-Sidqi contohnya kan. As-Sidqi keturunan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq. Kita pernah jumpa orang nama Al-Faruqi belakang. Keturunan Sayyidina Umar. Contoh katakanlah Husain Al-Faruqi. Keturunan Sayyidina Umar, kan? Ataupun dinisbahkan kepada Al-Ansari, itu keturunan Ansar. Memang ada, masih ada lagi. Cuma ramai yang memang tak dinisbahkan dan tak tahu keluarga. Tapi ada juga banyak, sampai ke Nusantara kita ada orang Melayu kita pun ada As-Sidqi, Al-Faruqi ada. Orang Melayu kita juga ada Al-Ansari pun ada.
Ada, maksudnya ada. Cuma yang betul-betul masih lagi menyimpan silsilah sampai kepada Rasulullah SAW, maknanya sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, maknanya tak ramai yang masih tahu itu. Okey, satu lagi, selain daripada keturunan secara darah, ada dipanggil silsilah ilmu, dipanggil sanad. Sanad contoh. Mana-mana kita di Malaysia. Okey, yang baca Al-Quran secara bersanad. Sanad mana guru kita kan. Maka biasanya sanad kita akan bersambung dengan seorang sahabat bernama Sayyidina Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit adalah sahabat yang mengajar Al-Quran. Rata-rata orang Nusantara sanadnya akan bersambung kepada Sayyidina Ubadah bin Samit. Maknanya silsilah darah satu, silsilah ilmu satu. Kan bersambung para sahabat tu. Ini kalau biasa kita tengok sanad guru Quran di Malaysia akan berada di bersambung Ubadah bin Samit. Sayyidina Ubadah bin Samit satu orang sahabat yang makamnya berada di kota Jerusalem. Di dua kota Jerusalem tu ada makam Sayyidina Ubadah bin Samit. So, kalau pergi Palestin, sejarah tu saya kata, ya Allah, terima kasihlah Tuhan. Maksudnya terima kasihlah datangkan guru Quran ini, menyebabkan orang Melayu kita dapat baca Quran dan dapat silsilah sanad tu. Sebab tu kalau kita perasan, orang daripada Johor sampai pada Perlis kan, kalau baca surah Yasin, kan kita sinonim baca surah Yasin pada malam Jumaat kan, wakaf dia sama je. Berhentinya tu wakaf sama je. Sebenarnya kita satu guru yang sama. Wakaf selain daripada cara-cara bacaan, wakaf itu sama je. Kan? Maknanya itu menarik, itu kita cerita mungkin waktu yang lain. Betul. Bila ditanya tadi berkenaan dengan ada tak lagi golongan Muhajirin dan Ansar pada zaman ini, maka jawab Ustaz tadi ada, tetapi maka mungkin tak berapa mengenali dah di antara satu sama lain kerana masanya itu sudah pun terlalu lama. Jadi bila kita sebut tentang siapakah Muhajirin dan Ansar, terjawab pada hari ini berkenaan dengan dua golongan ini, yang mana yang berhijrah ke kota Madinah dan juga yang membantu dalam peristiwa tersebut, golongan Muhajirin dan juga Ansar. Yang penting adalah perpaduan yang ditunjukkan hasil daripada tercetusnya 8 bahu ummah sebentar tadi. Baik Ustaz, jom kita untuk kesimpulan pada hari ini, untuk kita rangkumkan, jadikan nota penting untuk penonton semua. Silakan Ustaz. Okey. Kalau Nabi Isa AS dia ada 12 sahabat dia. Okey. Ketika Nabi Isa AS diangkat ke langit, 12 sahabat ini yang mengembangkan ajaran tauhid Nabi Isa AS. Antaranya kalau kita tengok ada satu dulu pernah menggemparkan dunia Nasrani, iaitu satu dengan penemuan satu Bible dipanggil Bible Barnaba. Barnaba ni satu orang sahabat Nabi Isa, makamnya berada di Cyprus. Ulama Islam kalau ziarah makam Barnaba yang berada di Cyprus akan hadiahkan Fatihah sebab dia sahabat Nabi Isa. 12 orang. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW 124,000 orang. Mana ramai. Jadi takrifan sahabat adalah orang yang sempat beriman, sempat jumpa Nabi dan mati tetap dalam Islam. Tak yang sahabat. Sahabat ni ada golongan Muhajirin dan juga golongan Ansar. Kan? Maknanya itu yang besar main dia, orang yang awal sebagai Nasiruddin, orang yang menolak agama, kan barulah sahabat-sahabat kecil yang lain yang selepas itu baru Islam. Jadi kalau kita sebut dalam Al-Quran tadi, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, merujuk pada sahabat yang awal, yang Muhajirin dan juga Ansar. Jadi sahabat-sahabat yang selepas itu yang kemudian bila Fatu Makkah, Islam pun semua itu jadi sahabat-sahabat Nabi, tapi tak disebut sebagai as-sabiqun awalun tu. Jadi istimewanya sahabat-sahabat as-sabiqun awalun minal muhajirin ansar tu, dan dia lambang kepada perpaduan kan daripada orang Arab, disebut dalam kitab-kitab sejarah dulu sebagai belalang-belalang padang pasir. Dibentuk dengan keimanan, mereka menjadi singa-singa yang hebat sehingga dapat merundukkan Rom dan juga Parsi. Dah Ustaz sedikit doa untuk menutup program kita pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah.
Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keredaan-Mu dalam hidup kami di dunia dan untuk keselamatan kami di akhirat, ya Allah. Seperti mana yang telah kau kurniakan kepada seluruh sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami dan sekalian muslimin dan muslimat sekalian, ya Allah. Kasihani dan rahmati kami dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, ya Allah. Peliharalah negara kami dari segala mara bahaya, ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, dan daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Silakan menonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.